أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Para penonton yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama dengan yang lain, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Para penonton yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada hari ini dalam rancangan Al-Kulliyah di TV3 kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, tak lain dan tak bukan apa dia, iaitu Allah Tuhan aku ataupun Allah bos aku. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita akan berkongsi maklumat berhubung perkara ini. Kita akan bincangkan perkara-perkara yang berkaitan tentang betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita untuk kita berkongsi, untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nak lihat betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita kat muka bumi ini untuk kita bersyukur. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah An-Nur ayat 55. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang saya bacakan tadi? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada kita, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la yastakhlifannahum fil ardi, aku akan bagi kepada kamu tampuk kepimpinan. Tampuk kepimpinan bermaksud, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, tak lain dan tak bukan, kita boleh mentadbir bumi ini sebaik-baik mungkin. Kita lihat bagaimana Nabi SAW mentadbir Madinatul Munawwarah. Masa Nabi masuk Madinah, tuan-tuan dan puan, ia dikenali sebagai Yathrib. Yathrib ni, tuan-tuan dan puan, para penonton yang dikasihi sekalian, satu negeri waktu itu yang orang kata sangat teruk. Orang Islam, orang Arab, Islam yang lemah masa tu, mereka ni kalau bisnes tak pandai langsung. Mereka hanya bergantung harap dengan orang Yahudi Madinah. Orang Yahudi Madinah ni pandai. Dia orang bijak. Memang Allah bagi Yahudi ni bijak. Daripada zaman Nabi-Nabi sebelum, daripada zaman Nabi Musa, daripada zaman Nabi Isa, mereka ni memang bijak Allah bagi. Tapi ini satu ujian Allah kepada kita, nak lawan mereka. Sebab Nabi tunjuk bahawa mereka berjaya. Nabi berjaya mengubah struktur, mengubah cara hidup orang Madinah, orang Yathrib ketika itu, daripada mundur kepada menjadi sebuah negara yang jadi hebat. Tuan-tuan dan puan, ini dilakar dalam sejarah. Nabi masuk, masa tu orang Arab sangat teruk, tuan-tuan dan puan. Berjudi orang Arab. Orang Arab Islam masa tu yang berada di Madinah bergantung harap dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dia buat apa, tuan-tuan dan puan? Dia buka kasino. Orang Yahudi dekat Madinah ketika itu, masa tu namanya Yathrib, bukan kasino lagi buka, dia buka lagi bank. Ada bank. Orang kata, ustaz, zaman Nabi dah ada bank. Ya, dah ada bank. Orang Yahudi buka bank. Bank dia style macam mana? Engkau pinjam RM200, contoh 200 dinar, kau bayar 400 dinar. Ini dia panggil riba yang sangat-sangat jelas. Pinjam 200, bayar 400. Tak kira lagi yang lambat. Allah lebih teruk daripada Ahlul. Nabi datang tengok, oh teruk. Orang Arab tak semayang. Orang Arab tak tahu siapa Tuhan mereka. Orang Arab tak tahu siapa bos daripada bos-bos mereka. Tak tahu, tuan-tuan dan puan.
Maka bila Nabi masuk dengan para sahabat, bersama-sama dengan Nabi Abu Bakar, bersama-sama dengan Nabi Umar bin Khattab, bersama-sama dengan Nabi Ali radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan, dalam bersama dengan orang perempuan Aisyah radhiyallahu anha dan isteri-isteri Nabi, anak Nabi Fatimah radhiyallahu anha, masuk mengubah struktur, berubah terus tuan-tuan puan-puan. Orang Yahudi sikit demi sikit keluar daripada Madinah, tak boleh nak hidup. Arak diharamkan terus, fajtanibu, turun ayat, jauhi daripada arak. Habis seorang pun sahabat tak minum arak. Dalam riwayat masa turun ayat arak, dia orang tengah minum tuan-tuan puan-puan. Dia orang tengah minum sebab sebelum tu Allah haramkan arak dengan jangan dekati solat kalau kamu nak kalau kamu tengah mabuk, jangan dekati solat. Nak bagi tahu. Jadi mereka ni bila sampai ketika tengah minum, dia orang tak nak semayang lagi. Tengah minum, dengar turun ayat innama harrama alaikum fajtanibuh tu. Allah turun ayat kata haramkan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Jauhkan daripada minum arak, judi dan seumpamanya. Tengah minum, keluar balik tuan-tuan dan puan. Allahu Rabbi, ini para sahabat punya iman. Sebab mereka tahu Allah bos mereka. Kita duk kata Allah, ada kawan kita tuan-tuan, dia kerja dengan syarikat oil and gas. Oil and gas ni gas dan minyak lah. Cari minyak, cari gas. Bila kita bekerja dengan dia orang, kita ada kawan-kawan yang bukan Islam. Betul tak? Para penonton di rumah. Sebab adik saya kerja oil and gas. Ada sahabat-sahabat saya juga kerja dengan oil and gas. Alhamdulillah lah kalau kita kerja dengan syarikat Melayu, syarikat orang Islam. Ni kerja dengan syarikat yang bukan Islam. Bila time dinner malam, nak entertain, oh saya ni tak boleh lah ustaz, kena minum juga sikit lah ustaz. Allah, nak buat macam mana ustaz? Kalau tak minum ustaz, dia kata saya ni tak friendly lah, tak friendly. Ini masalah. Nabi tuan-tuan, Allah, orang-orang Yahudi, orang kafir Quraisy datang nak tukar. Kalau kau nak perempuan cantik, aku bagi. Kalau kau nak harta banyak, aku bagi. Tapi dengan syarat, hari ni kau sembah aku Tuhan kami, esok kami pula sembah Tuhan kamu. Apa Nabi jawab? Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, aku agama kamu. Agama aku. Jangan kamu masuk campur. Allah tengok. Ini yang Nabi tunjuk. Kita tuan-tuan perempuan sanggup minum arak sebab kata tak boleh, bos suruh. Bos suruh ke? Siapa suruh? Hatta mak bapak suruh, hatta suami suruh, hukumnya haram kita ikut. Sebab Nabi SAW dia sebut dalam hadis tuan-tuan puan, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat pada manusia untuk buat perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sangat jelas. Oleh kerana itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang Allah sebut la yastakhlifannahum fil ardi, aku akan bagikan kamu memimpin dunia ini apabila kamu beriman kepada Allah. Sangat jelas. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Daripada dulu mereka takut dengan orang kafir, takut dengan musuh-musuh Allah. Hari ini orang Islam tidak lagi takut. Tetapi kenapa hari ini kita makin takut pula dengan musuh-musuh Allah? Kerana kita tak bersatu. Sebab kita meletakkan bahawa Allah itu tidak ada. Kita tak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu Allah Subhanahu wa taala arah apa dan apakah perkara yang Allah larang. Ini pun kita tak tahu. Macam mana kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, itu lebih kurang umum apakah yang dimaksudkan daripada surah An-Nur ayat 55. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam segmen Sunnah Sana Sini bersama saya Fakhrul. Insya-Allah hari ini kita akan membincangkan satu lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sunnah salat tahiyatul masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis daripada Abu Qatadah Al-Ansari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'atain." Apabila kamu masuk ke masjid, maka jangan sesekali kamu duduk sehingga kamu telah salat sunat 2 rakaat. Bayangkanlah kalau kita bertemu dengan pembesar negara, orang-orang besar,
Adakah kita masuk ke pejabat, jumpa dia lenggang kangkung, tiba-tiba berdebit terus kita duduk. Itu nampak macam agak kurang beradab sedikit. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi lah masuk ke masjid dalam keadaan bersedia untuk memperbaiki diri, kemudian laksanakan hak masjid dan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dah sembahyang, alhamdulillah kita baca Quran, buat sesuatu yang berfaedah, membaca ataupun kita buka iPad ke tablet kita buka sesuatu yang berfaedah. Dan ada juga orang masuk masjid buka iPad, tablet dan sebagainya, mulalah dia bergosiplah, mengumpatlah dan sebagainya. Allahu akbar. Masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tempat kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalau kita laksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, insya-Allah kita akan lebih terus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum. Apa khabar, bro? Alhamdulillah. Sihat Fakrul. Fawaz tadi juga kita jumpa kat luar. Ada. Wuduk okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni Fawaz, dah sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Belum lagi? Sembahyang sikit. Boleh? Pahala besar, bro. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia contoh remaja yang sentiasa cepat nak buat kebaikan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita boleh tiru akhlak ini, insyaAllah. Kita bertemu lagi dalam segmen yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuan-tuan dan puan, kita nak bincangkan bagaimana caranya kita nak tahu bahawa Allah bos aku. Orang kata, ustaz kasar sangat bunyi aku tu. Tak apalah, gunalah saya boleh. Allah bos saya. Allah bos ana. Ana ni bahasa Arab. Ada orang dia cakap dengan saya, hello sir, ana bunyi Inggeris, lepas tu cakap ana pula. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab orang Arab dia cakap Inggeris pun bunyi ana juga. Dia tak ada masalah. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Allah bos kita. Kita nak tahu Allah tu bos kita, Tuhan kita, apa yang kita perlu buat. Ini jarang orang. Kita kata, oh Allah bos kita, apa kita buat? Tak tahu. So what? Ya, kamu tahu Allah Tuhan kamu. Kamu tahu Allah itu bos kamu. Apa kamu buat? Tak tahu. Ini masalah orang Islam. Jadi para ulama, antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, antaranya Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala, antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia jelaskan, dia tunjukkan bagaimana caranya kita nak menunjukkan kepada Allah bahawa kami tahu Allah Tuhan kita, Allah bos kita, Maliki Yaumiddin. Apa maksud Maliki Yaumiddin? Ini yang kita, bila kita baca Quran, kita kena faham. Maliki Yaumiddin, Tuhan kepada hari pembalasan, hari kiamat. Malikin Nas, Tuhan kepada manusia, raja segala manusia. Jadi nak cerita perempuan, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, jangan kita duk ingat bahawa Allah takkan hisap kita. Allah akan hisap kita, cuma kita tak tahu bila Allah akan hisap. Baik, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, para penonton yang dirahmati Allah. Jadi sekarang ini bagaimana caranya kita nak tunjuk bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah bos kita? Pertama, kata para ulama, al-iman wal istiqamah. Kalau kita nak tahu Allah itu Tuhan kita, Allah bos kita, kita kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala-galanya. Hari ini kita beriman atau tidak kepada Allah, khususnya pada qada dan qadar. Allah akan uji kita, tuan-tuan perempuan. Kita baru-baru ni diduga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji kita sebahagian, tuan-tuan perempuan, para penonton yang dikasihi sekalian. Allah uji kita. Bukan saja ahli keluarga MH370. Tetapi Allah uji kita semua umat Islam. Baru-baru ni saya forum dekat Kuantan bersama sahabat saya Ustaz Haslim Bollywood. Hampir dekat 5,000 orang datang. Dekat 7,000, 5 ke 7,000. Penuh masjid negeri. Masa pergi saya terkejut. Bila duduk dalam kapal terbang tu, selalunya bila duduk dalam kapal terbang, tak ada orang tolong bacakan doa. Kita baca doa sendiri. Kalau kita angkat, Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Orang sebelah tengok. Mau buat gapo? Kalau orang Kelantan lah. Kita angkat, Subhanallazi sakhkhara lana hadza, satu benda pelik. Tapi hari tu terkejut saya bila duduk depan, saya duduk tengah baca, bismillah, subhanallah. Kita masih takut-takut ni. Tengah takut-takut. Dia nak naik kapal terbang ni jangan main. Sebab hilang dah kan.
Hilang dah. Kita duk atas kepada apa? Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca tu 3-4 kali. Baca Fatihah lagi, baca 3 ku lagi, kalau boleh baca Yasin, baca Yasin. Nak cerita bagi. Tapi kita duduk atas tu tak ada dengar suara kapten. Saya tak ingat nama kapten. Saya nak apa? Tak ingat sebab saya nak bagi tahu bahawa dah ada satu perubahan dalam penerbangan Malaysia Airlines. Oh, bagus. Bila saya dengar kapten kata Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ingin saya beritahu kepada semua penumpang-penumpang yang beragama Islam untuk kita sama-sama membaca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakharana hada. Allah, saya keluar air mata tuan-tuan. Sebab kali pertama aku dengar dalam kapal terbang Malaysia Airlines. Jadi ini satu perubahan yang sangat bagus. Kita rasa Allah gembira tuan-tuan dan puan. Kalau jadi apa-apa, redha pada Allah tu tinggi. Tapi tuan-tuan dan puan, kita tengok apa yang berlaku. Bila hilang daripada radar, kerajaan cuba mencari. Ini ujian Allah nak tengok. Allah kata, kamu rasa semua segala-galanya hebat. Teknologi radar atas orang panggil apa? Satelit ke atas ada, satelit bawah ada, semua guna, tak dapat detect. Kenapa? Sebab Allah kata aku lagi tahu. Aku lagi tahu. Kamu rasa kamu hebat, aku lagi hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu rasa kamu hebat, kamu tak beriman kepada aku ke? Tu sebabnya majlis fatwa kebangsaan, ya, majlis fatwa negeri-negeri, para ulama, ustaz-ustaz kata dah, sekarang ni kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah bagi yang terbaik. Ahli keluarga redha pada Allah Subhanahu wa taala, serah pada Allah. Allah nak bagi yang terbaik. Ingat, Allah uji kita sebab Allah sayang kita. Allah ambil anak kita. Kenapa? Kenapalah Allah ambil anak saya? Kenapa tak ambil anak jiran? Oh, berat semua tu. Ada sungguh, ada orang datang, ustaz, anak saya meninggal, ustaz. Allah tolonglah ustaz. Sabar. Yalah, sabar dah ni ustaz. Kenapa tak suruh Allah tak ambil jiran saya punya anak? Jahat anak dia ni. Merempit. Anak saya tak merempit. Anak saya bawa kereta cukup-cukup 80 km sejam. Tapi tak tahu dia tertidur di langgar tiang ustaz, mati. Nak buat macam mana? Allah sayang dia. Kalau mungkin Allah kata kalau lama lagi dia hidup, mungkin dia ada buat benda-benda yang haram. Mungkin dia ada buat dosa, sekarang dia baik. Dia anak baik sebab ibu cakap anak baik, makna baiklah budak tu. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, perkara pertama untuk menunjukkan kita tahu Allah itu bos kita, pertama percaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-iman billahi azza wa jal. Iman dengan Allah, beriman dengan para rasul, beriman dengan kitab-kitab. Ini semua tuan-tuan pun dah hafal. Cuma nak istiqamah. Al-iman billah wal istiqamah. Istiqamah tu penting. Kita yakin bahawa Allah akan beri yang terbaik kepada kita. Allah akan sayang kita bila kita istiqamah dengan agama dia. Nak istiqamah pada apa? Yang kedua kata para ulama tuan-tuan dan puan, iaitu al-a'mal as-salihat. Perbanyakkan amalan-amalan salih. Itu yang dikait dengan poin pertama. Poin pertama suruh beriman pada Allah dan istiqamah. Para ulama kata nak istiqamah dalam apa? Beristiqamah dalam keimanan. Satu. Yang kedua, beriman ataupun kita kata istiqamah dalam beramal soleh. Bagaimana beramal soleh tuan-tuan dan puan? Disebut oleh para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wahia asbab an-najat min azabil qabr. Allahu Rabbi. Kita beramal soleh ni, kenapa beramal soleh? Selain beriman pada Allah, kemudian kita nak istiqamah dengan amal-amal soleh, tak lain dan tak bukan, kata Ibnu Qayyim, asbab min azab, ijtinab min azabil qabr. Sebab-sebab yang boleh menjauhkan kita daripada azab kubur, tuan-tuan dan puan. Allahu Rabbi. Apa dia amal-amal soleh yang kita kena buat? Pertama, tak lain dan tak bukan, perbaiki solat kita. Solat semua orang semayang tuan-tuan. Aqimus solah wa aqimus solah wa atuz zakah.
Allah bagi tahu awal, sembahyang kamu, sembahyang. Macam mana nak sembahyang? Kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Jadi jangan malu nak belajar macam mana cara sembahyang. Ada orang nak belajar cara angkat takbir. Allah, ramai dah ustaz-ustaz, alhamdulillah, dalam televisyen banyak siaran-siaran ataupun rancangan-rancangan mengajar cara sembahyang. Ustaz-ustaz tunjuk cara sembahyang yang betul, cara Nabi SAW. Cuma sekarang ni cara sembahyang dah cantik dah. Cuma sembahyang kita tu istiqamah ke tidak? Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi Dan saya Ahmad dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Perkataan baru kita untuk minggu ini ialah afa, huruf ain, fa dan juga huruf alif maksurah, ya yang tiada titik. afa ini membawa maksud memaafkan. Cuba cerita sikit waktu bila kita guna perkataan ini. Kita akan gunakan perkataan ini semasa bacaan duduk antara dua sujud, iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'afini dan wa'fu anni adalah kata terbitan daripada afa. Wa'afini itu bermaksud memberi kesihatan dan juga wa'fu anni itu memberi keampunan atau kemaafan. Betul, insya-Allah dengan memahami perkataan ini akan bantu kita semua untuk lebih khusyuk dalam solat, sebab kita sudah pun tahu fungsi kedua-dua perkataan ini. Jadi untuk mengetahui perkataan selanjutnya, yang tu kena tunggu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time sibuk tak sembahyang. Time duduk hari Jumaat, hari kalau Jumaat tempat negeri-negeri yang cuti macam Kelantan, Terengganu, Kedah. Ini antara negeri-negeri yang ini yang terbaru, Johor Bahru, cuti hari Jumaat. Ada orang sembahyang, ada orang tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Hari cuti adalah hari tidur. Qada semua sembahyang. Nah, letih bekerja, cari duit dan sebagainya. Dia lupa ke Allah suruh sembahyang? Dekat pejabat, sanggup tak sembahyang. Tanya kenapa tak sembahyang? Oh, saya tak sembahyang ustaz, bukan tak mau sembahyang. Bos saya ni dia tak bagi keluar langsung. Ini nak bagi tahu, kena belajar juga. Itu sebabnya penting institusi masjid. Datang masjid antara maghrib dan isyak, antara subuh dengan isyraq, untuk apa? Untuk kita belajar daripada para ulama yang datang mengajar dekat masjid, antara mengajar akidah, antara mengajar fiqh. Cara sembahyang sebagai contoh. Katakanlah time sibuk sangat, takkanlah tak boleh nak sembahyang. Orang perempuan, dia kan, ada orang perempuan tanya saya, ustaz, saya tak boleh nak sembahyang lah ustaz, sebab makeup saya tebal. Boleh tak saya nak qadakkan zuhur tu ke asar? Tak boleh. Mengqadakkan sembahyang tanpa sebab yang munasabah, hukumnya haram, berdosa. Tetap boleh, dia akan qadak, dia wajib qadak dalam mazhab Syafi'i, tetapi dia tetap berdosa. Kalau setakat kerja sebagai apa, typist, oh tak boleh, nak kena siapkan minit juga hari ni, bos minta. Tak kira lah, bos awak tu dunia punya bos, bos yang besar Allah Subhanahu Wa Taala suruh semayang. So tunggu apa lagi? Semayang. As-salatu fi waqtiha. Sembahyang pada waktunya. Orang perempuan semayang pada waktu dia, orang lelaki semayang pada waktu dia. Kecuali lah kita ni ada masalah. Contoh doktor bedah jantung. Macam baru ni saya dapat SMS kawan saya, pakar bedah jantung, pakar bedah jantung Malaysia. Bagus dia. Dia pakar bedah ni tuan-tuan, tapi sangat alert dalam bab semayang. Dia kata, ustaz, selalunya saya ni semayang zuhur dulu, lepas tu baru saya buat pembedahan. Kali ni ada kes emergency, saya kena mula pembedahan pukul 10 pagi dan berkemungkinan berakhir jam 7 petang. Jantung ni, orang bedah jantung. Jadi dia bedah ni, dia kata, ustaz, boleh tak saya nak qada semayang saya? Saya kata, tak salah. Qada semua semayang, tak apa. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan membantu orang. Ini dipanggil waktu darurah, waktu darurat. Darurat tak apa. Jadi dia bedah gitu, dengan bedah-bedah kan, dia tak payahlah berhenti. Kalau dia kata, ustaz, ada kata orang bagi tahu kata tak boleh, kena berhenti. Jadi berhenti, mati orang tu, jantung duduk kat luar tuan-tuan.
Jantung duduk kat luar, ini barang duduk kat luar, terbuka sana, terbuka sini. Kita, mana tu imam? Doktor? Doktor pergi semayang dulu. Kena dia tergelincir dalam bilik air. Siapa nak ganti? Dok pasal-pasal tuan-tuan. Jadi itu sebabnya Islam membenarkan dalam keadaan darurat. Itu dipanggil darurat. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Darurat membenarkan perkara-perkara yang terlarang. Islam larang tak semayang, dibenarkan ketika itu, tetapi wajib qada. Itu dibenarkan. Tapi setakat dalam meeting, tak kira lah menteri meeting dengan menteri ke, meeting dengan timbalan menteri ke, meeting dengan sesiapa saja pun, sampai waktu semayang, kalau ada masa dah kena semayang. Kalau tak ada masa, wajib tinggalkan meeting tersebut. Katakan duduk ralik meeting, tak berlaku lah kat Malaysia ni, berlaku kat luar negara. Tengah meeting tak nak berhenti, bos tak nak berhenti. Oh, we have banyak lagi agenda. Cakap agenda ni baru bincang agenda yang pertama. Kita ada 13 agenda, baru satu. Tengok jam pukul 4 petang dah, nak masuk asar, tak semayang lagi. Apa perlu buat? Wajib keluar sebentar. Orang kata ustaz tak boleh, bahaya ustaz. Oi, kalau saya keluar memang kena pecah punya. Habis kalau mu nak kecing macam mana? Tak, kata nak kencing, nak buang air kecil. Kalau tak tahan, boh pun kata, what's wrong with you? Dia pun suruh pergi, takkan nak buang air kat situ, betul tak? Kalau buang air boleh, takkan semayang tak boleh. Buat nak, tak tahan, sakit, keluar. Pakat keluar hak Islam ni, hak betul-betul ada iman. Sebab dia tahu Allah tu ada, Allah bos lebih besar. Dia keluar lagi, pergi buang air, ambil wuduk, semayang lah. Dah tahu kalau bos macam tu, bawa siap-siap tikas semayang. Tak pun surat khabar boleh. Kalau ada kalau sekarang ni pejabat-pejabat cantik tak, vacuum selalu, orang kata apa, apa nama ni, kapet tak, kapet. Jadi tuan-tuan perempuan, semayang je. Kalau tak nampak najis, semayang. Yang penting semayang, jangan tak semayang. Sebab ada orang kata, ustaz boleh tak saya nak solat hormat waktu, dipanggil solat hormat waktu? Tak boleh kalau keadaan tak darurat. Dalam kitab Riyadus Kifayatul Akhyar dalam mazhab Syafi'i, dia sebut solat hormat waktu boleh dilakukan apabila kita ni diwajibkan semayang, tapi tak boleh semayang. Baju kotor kena najis sebagai contoh, kawasan tidak mengizinkan, macam dalam kapal terbang, tak boleh nak semayang tak boleh. Baju kotor, ambil wuduk pun payah. Maka disunatkan, dibenarkan, digalakkan. Dalam kitab tersebut kata semayang hormat waktu. Tapi kalau setakat meeting tak boleh, sebab bukan dalam keadaan darurat. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, itu yang dikatakan semayang. Belajar cara-cara semayang. Yang kedua, kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala bos kita, maka kita nak kena sentiasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia, tuan-tuan perempuan, cara untuk kita berdialog dengan Allah Taala? Tak lain dan tak bukan berdialog dengan Al-Quranul Karim. Ini yang Allah kata dalam Al-Quran dan surah Nisa ayat 82. Allah kata apa? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa kata Allah? Tidakkah kita orang Islam yang beriman pada Allah, yang sayang pada Allah, yatadabbarunal Quran. Baca Quran tu kita boleh nangis. Tuan-tuan, kalau kita baca Quran boleh nangis, Allahu Akbar. Itu satu syafaat. Kalau tak boleh nangis, tatabakau, buat nangis. Boleh, Cik? Cik? Tak boleh. Orang perempuan dia tak ada masalah. Hak lelaki ni, hati kering, tak mau nak nangis. Tak, sebenarnya Quran ni tuan-tuan perempuan, hati kerah mana pun, sampai time baca Quran dia faham, dia menangis. Saya pernah sekali tuan-tuan perempuan, ni cerita betul bukan cerita tipu. Pernah suatu ketika seorang, macam mana nak cerita? Cerita dia lah gigolo. Tuan-tuan tahu apa maksud gigolo? Gigolo ni dia banyak makna. Gigolo lain.
Orang perempuan kata, kalau orang perempuan kalau sebut gi golok, tak ada sabdu tak ada sabdu. Gi golok maksudnya nak pergi beli pinggan mangkuk dekat golok. Betul. Yang kedua, gi golok ada sabdu. Kalau gi golok ada sabdu tu dia lain sikit. Maksudnya nak pergi cari perempuan dekat golok. Gi golok ada sabdu. Orang kata, ustaz, apa beza sabdu tak sabdu? Tadi itulah dia. Golok dengan golok. Dia sama macam bijak dengan bijak. Kalau saya kata, Mat, awak ni memang bijak. Dengar betul-betul tu. Bijak. Maknanya bijak betul lah tu. Makmu ni kan bijak. Tahu tak maksud bijak ada sabdu? Maksudnya kau ni tak cerdik. Buat cerdik. Ini jadi gitu maksudnya. Jadi tu golok pun sama juga. Gigolo ni dia ni tugas dia memuaskan hati nafsu perempuan-perempuan yang tiada suami atau ada suami tapi suami sangat sibuk. Satu hari 4-5 orang kerja dia. Bayar 2-3 ribu. Allah. Badan begitu tuan-tuan datang rumah saya. Saya kata sudah. Besar sangat. Isteri saya tengok lari dia. Kata abang takut ni tengok. Badan besar, tegak, handsome lah. Tapi tak tahu kenapa perempuan takut tengok dia. Mungkin ganas sangat masa tu. Gong janggut ni bersambung. Dia cakap, saya pun bila dia kata dia nak taubat gini, saya pun baca pada ayat Quran pada dia tentang azab kubur, tentang hari kematian, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Suatu hari nanti bila kamu masuk kubur, bila kamu berada di padang mahsyar, ada dua yang muka kita ni. Pertama, muka kita hitam legam. Mati hitam legam, depan Allah Ta'ala hitam legam. Allah Rabbi. Takut saya. Saya terjemah pada dia. Tuan-tuan, orang yang sangat garang tadi, yang badan dia tegap, pakai gelang sama besar dengan jam saya ni, kiri kanan, rantai, menangis, teresak-esak. Saya kata sudahlah. Dia kalau panggil, orang kata apa, zaman-zaman dia panggil bear ni beruang lah. Sebab badan dia besar macam beruang, kaki katok orang lagi. Upah dia jalan kerja terus. Tapi menangis teresak-esak sebab ayat suci Al-Quran. Hebat tuan-tuan perempuan. Di Quran ni dia boleh menangkan kita. Itu sebabnya kita tuan-tuan perempuan, Allah suruh afala yatadabbarunal Quran. Baca Quran tu. Quran ni kata para ulama, pertama at-ta'allum. Quran mesti orang kata apa? Dipelajari. At-ta'allum. Yang kedua at-tadabbur. Ni yang kedua, menghayati, memahami maksud yang tersurat dan tersirat daripada ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, ini yang paling susah, at-ta'amul ma'al Quran. Bergaul ataupun beramal dengan Al-Quranul Karim. Jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala minta, afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah kamu tengok Al-Quran tu? Kaji Al-Quran tu. Hayati Quran tu. Tak kiralah kita tua ke muda, tuan-tuan jangan risau. Selagi mana kita buat sebelum kita mati, Allah terima kita punya amalan kita itu. Baca, yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kamu tengok Quran ni datang daripada orang lain, nescaya kamu kata akan nampak perbezaan yang ketara dalam ayat-ayat suci. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, itu perkara yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita nak tahu Allah itu bos kita, pertama, iman, istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala arahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pastikan segala amalan-amalan soleh kita lakukan. Selain daripada kita bersolat, selain kita baca Quran. Yang ketiga, amal-amal soleh yang perlu kita lakukan yang boleh bawa masuk dalam kubur, tuan-tuan. Tak lain dan tak bukan, banyakkan bersedekah. Saya terkejut tadi dekat Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya ni, tuan-tuan. Diberitahu kata kapet ni merupakan kapet wakaf. Hampir 1 juta.
harga dia datang daripada Arab Saudi. Tuan-tuan tahu tak? Setiap tapak orang masuk dalam masjid ni, semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh, semayang zuhur, semayang asar, semayang sunat, semayang hajat, semayang Jumaat, setiap tapak kaki itu akan datang bagi syafaat pada Tuhan dia. Allahu Rabbi. Ini yang kita nak dapat. Itu yang Nabi kata, yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan, yang para ulama galakkan kita perbanyakkan amal soleh. Untuk apa amal soleh? Untuk ini. Untuk kita tunjukkan depan Allah agar darjat kita, pangkat kita dinaikkan. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat orang yang ada ilmu dan beriman. Allah angkat martabat dia. Sebab dia ada ilmu, dia beramal. Ini yang kita nak kejar. Dia buat sedekah, dia buat wakaf, semua ni Allah akan ambil jadikan syafaat di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, itu perkara yang kedua, untuk menunjukkan bahawa kita tahu bahawa Allah adalah bos kita. Yang ketiga, tajannub asbab ghadabillahi azza wa jalla. Kita kalau kat pejabat, tuan-tuan, kita akan rasa takut nak buat segala perkara yang bos kita tak suka. Kalau yang kerja, dia datang on time. Kenapa datang pukul 8 pagi? Kalau yang kerja kerajaan, dia datang pukul 8. Kalau kerja swasta, mungkin pukul 9. Dia punch card. Dia punch card, cuk, dia tekan. Dia tekan, tak, keluar, tak merah. Suka dia. Alhamdulillah, syukur tak merah lagi. Tak, jam dia pukul 8. Tapi jam dekat punch card tu pukul 7.59. Lagi 2 saat nak masuk pukul 8. Sum, pop, hup. Belanja kawan makan roti canai tu sebab nasib baik tak merah. Tapi semayang macam tu. Tak ada orang buat macam tu. Tapi bab takut pada manusia, takut pada bos, lebih takut daripada kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni kita tak berani buat segala perkara yang bos kita marah. Bos kita tak bagi buat, kita tak akan buat. Bos kata jangan bising, tak bising. Bos bubuh CCTV, semua bakal takut buat kerja, walaupun tak buat kerja. Buka komputer, tutup kiri kanan. Buka Facebook. Tak amanah, kerja tak siap. Maka dia takut pada manusia tapi tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan bos dia. Maka kata para ulama, kita kena menjauhi segala perkara-perkara yang Allah tak suka. Banyaklah perkara yang Allah tak suka. Kata Ibn Qayyim, qala Ibn Qayyim wa huwa yu'addidu asbab an-najat min adzabil qabr. Ibn Qayyim dia jelaskan kepada kita perkara yang ketiga, apabila kita buat tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat segala perkara yang Allah larang, akan menyebabkan kepada azab kubur juga. Maka apa kata yang perlu kita lakukan? Kita kena hayati dan rasa takut terhadap segala yang Allah larang. Antaranya juga kita didik yang Allah larang. Jangan kamu didik anak-anak dengan terlalu banyak hiburan. Ini Allah tak suka. Nabi SAW dia ajar, dia sebut dalam hadis yang cukup banyak. Allimu auladakum as-salah. Ajar anak kamu semayang. Ajar datang masjid, ajar datang surau, biar semayang. Allahu akbar, tuan-tuan. Kenapa ajar dia orang? Sebab tak nak bagi mereka ini terjebak dengan perkara-perkara maksiat. Kita bila tengok maksiat kita bangga pula. Oh, sukanya sebab dapat buat maksiat. Tapi kita tak gembira apabila masjid kosong. Kita tak sedih bila tengok masjid kosong. Kita tak sedih bila sembahyang subuh tak ada orang, ada Tok Imam, Tok Bilal. Kadang-kadang Tok Imam adalah Tok Bilal, Tok Bilal adalah Tok Imam. Macam mana tu? Bukan dekat masjid Jamik Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya ni dah. Ini masjid lain. Nak cerita bagi, masjid tak ada orang,
kuliah-kuliah tak ada orang. Ini satu musibah yang sangat besar. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita buat perkara yang Allah suruh dan tinggalkan perkara yang Allah larang. Antaranya yang tadi saya sebut, didik anak-anak perkara-perkara yang baik. Selain daripada anda ajar anak Al-Quran, ajar anak datang masjid. Mak ayah datang masjid. Tuan-tuan, bila mak ayah, anak-anak bila tengok ayah datang masjid, dia akan ingat. Percayalah. Sebab saya dibesarkan oleh ayah, arwah ayah, sebab suruh datang masjid. Sampai azan maghrib, pak pergi semayang berjemaah. Jadi kita jadi terikut-ikut. Sebab time ni ayah akan suruh pergi semayang. Sama budak-budak kecil-kecil, kita ajar anak-anak biar minat kepada semayang, biar minat kepada masjid. Barulah hidup kita ini berkat. Ni kadang-kadang kita tengok anak-anak jauh daripada Islam, pantang dengar tempat hiburan, nak pergi je. Itu akan menyebabkan kepada porak-peranda sesebuah rumah tangga. Jadi ini perkara yang perlu kita ambil perhatian tuan-tuan dan puan, agar kita tidak buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Bukan payah nak tinggal Allah larang, tak banyak pun Allah larang. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, antara bab makan, Allah kata tinggalkan segala makanan-makanan yang haram, cari makanan-makanan yang halal. Kulu min tayyibat, makanan-makanan yang baik. Hari ni kita pergi ke kedai nak beli makanan, pastikan kedai tu, restoran tu ada logo halal. Ni kita main makan je logo halal, tak tahu halal ke tak. Kita beli coklat, kita beli gula-gula, kita beli produk makanan, pernah tak kita tengok logo halal yang diberi oleh JAKIM? Tak bagi juga. Kita tak tahu yang dalam tu ada sumber-sumber haram. Sedangkan Allah kata kulu min thayyibat, cari makan makanan yang baik. Kita ni antara negara yang beruntung tuan-tuan dan puan. Sebab saya terlibat dengan halal Malaysia, terlibat dengan halal Selangor, terlibat dengan JAKIM. Bila kita tengok tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, makanan-makanan ini disediakan tanpa melihat kepada halal dan haram. Ayam, ada golongan tak sembelih. Kalau ikutkan penyembelihan, 10 ekor kita sembelih, ada seekor yang mati lemas, dia panggil. Kalau orang tu tak ada iman, kalau toke tu dia rasa aku toke, aku bos, ambil seekor ayam berapa perempuan? Saya lama dah tak beli ayam. Bak orang rumah yang beli ayam. Berapa? 13-14 ringgit. 13-14 ringgit seekor. Kalau dia sembelih 7,000 ekor, berapa tuan-tuan? 13 ringgit kalilah 10 ekor, setiap 10 ekor ada satu mati, orang kata mati bangkai lah, mati lemas. Kalau tak tahu bahawa Allah itu ada, Allah my boss, nescaya dia akan masukkan je. Bukan orang nak cek. Tengok, akhirnya orang ini akan buat perkara yang Allah larang, akhirnya menyebabkan orang-orang Islam makan makanan yang haram. Tapi macam kita dah termakan macam mana ustaz? Saya tak tahu ustaz, saya tengok kepala putus. Tak apa. Kata Nabi SAW, Sammillah wa kuli, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebab hari itu Aisyah radhiyallahu anha dapat daging daripada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Jadi pasti dia tak reti sembelih lagi tak tahu cara sembelih cara Islam. Jadi Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana ni? Boleh makan ke ni? Dia orang ni macam mana? Sembelih dia betul ke tidak? Nabi kata, jangan takut. Sammillah, baca bismillah dan makanlah. Jadi nak cerita bagi sekarang ni kita dalam keadaan sekarang nak makan, carilah makanan-makanan yang ada logo halal. Kalau dah ambil logo halal, dah dapat logo halal, kita beli pun yang ayam daripada orang yang beragama Islam, kita bawa balik, kita baca bismillah. Orang perempuan masa masak bismillahirrahmanirrahim, orang lelaki nak makan tu baca bismillah, selesai masalah. InsyaAllah kita tergolong daripada orang yang selamat dunia dan akhirat. Cuma saya nak ceritakan bahawa hidup kita ni, kalau kita letakkan Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah bos kita, nescaya kita tidak akan buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kita akan sentiasa mendekatkan diri kita dengan segala perkara yang Allah suka, yang Allah
nak kita buat yang Allah arahkan, sama ada wajib ataupun perkara itu sunat. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, semoga dengan 3 perkara penting yang saya sebutkan dalam perbincangan pada hari ini, tak lain dan tak bukan untuk kita beramal. Bukan sahaja kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak. Tetapi kita nak buat yang terbaik. Kita nak pastikan kita ikut arahan Allah. Kita yakin bahawa Allah adalah Tuhan kita, Allah bos kita. Kita akan buat segala-gala yang disuruh oleh Allah dan tidak akan melanggari arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, para penonton yang dikasihi sekalian, marilah kita cuba buat yang terbaik, cuba kita beriman dan istiqamah, perbanyakkan amal soleh. Yang ketiga, pastikan kita ini sentiasa berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada segala yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau itu kita dapat buat, insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Seperti mana kata Abdullah bin Mas'ud, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ish abada." Cari dunia macam kita nak hidup sampai bila-bila. Jadi nak kaya, silakan. Nak jadi orang hebat, silakan, tak salah. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, "Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Cari akhirat, tapi jangan lupa, ingat, cari akhirat macam esok kamu nak mati. Jadi kalau semua tahu esok kita nak mati, saya pasti semua rumah-rumah ibadat akan penuh. Masjid-masjid, surau-surau akan penuh dengan makhluk. Siapa yang duduk dalam masjid tu? Semuanya orang nak mati belaka. Tak, itu sebab Allah tak bagi tahu. Jadi oleh demikian kita kena buat persediaan seakan-akan esok kita akan mati. Jadi tak lain dan tak bukan, banyakkan beramal soleh, tinggalkan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, para penonton yang dirahmati Allah, terima kasih kerana sentiasa memberi sokongan kepada rancangan-rancangan agama yang terdapat dalam TV3. Insya-Allah kita akan berjaya kalau kita tolong perkara-perkara yang baik di akhirat. Semua itu akan datang bagi syafaat kita di akhirat kelak. Jadi apa yang baik itu pastinya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada saya sendiri. Dan terima kasih kepada Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya. InsyaAllah semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat keberkatan, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.